Right, now kita nak masuk ke rigging. Ni karakter saya. So sekarang ni bila kita nak buat rigging, dia ada beberapa cara. Tapi sebelum masuk ke dia ni, saya nak tunjuk dulu step ya, supaya korang faham apakah yang kita nak gunakan dengan rigging sekarang saya create dulu satu objek cube dan saya nak panjangkan edit mode, G, X. Right, korang nampak ni kan, dia dah jadi satu stick yang panjang ni. Guys, korang nampak tak? Nampak? Nampak, Yeah. sir. Now, nak bagi korang faham dulu. Okay. Seterusnya, bila dah buat ni, dia fungsi yang kita nak kena letak tu adalah bone. Lepas tu, kita pergi pada add ataupun shift A. Kita nak add shift A adalah shape yang kita nak mesh yang nak ada tu kan. Cari, klik pada object mode dahulu. And then shift A. Sir, ulang tadi, sir add apa tadi? Sir tekan apa? Add lepas tu? Add. Ni button add ni. And then kita pergi kepada armature. Nampak dia? Pop up dia korang nampak tak bila saya tekan button ni? Nampak. Right, sebab takut tak nampak. Kita pilih pada, dia ada 4 option tau. Single bone, human metallics, animal, bird, cat, horse, shark, wolf. Ini kalau dah shop buat rigging tu korang boleh buat binatang pula. Yang dah ada template dia. Ni basic human. Okay, kita nak belajar yang asas dulu, single bone. Bila kita buat single bone tu, by default dia ada letak dekat center tengah-tengah ni bone tau. Saya alihkan sikit dah kecil tu. Nampak dah bone ni? Okay, ni dia. Korang nampak? Nampak. Okay. Bone ni kita nak bagi dia letak dekat stick ni. Now, kalau kita nak buat apa-apa, make sure kita select dan kita letak dekat sini. Dia tak nampak tau, pasal dia tak macam tak transparent. So, pergi pada object data properties yang gambar orang berjoget tunjuk langit ni. Okay, dan dekat sini ada viewport display. Jangan lupa kalau dia tertutup semua ni, cari viewport display. Tekan in front. So by right automatic benda ni you guys boleh nampak. Dia macam alam di sebalik mata, amboi. So walaupun benda tu di dalam box, dalam cube tu, dia masih boleh nampak. Kalau saya pusing kepada side view pun, dia masih boleh nampak. Saya pusing top view pun, dia masih boleh nampak. Walaupun sebenarnya dia apa nama, Itu labun dia. di dalam lah. Itu labun ni. Alam di sebalik mata. Alam di sebalik mata. Asal cube saya jadi tajam macam ni. Boleh tak saya nak pandang balik? Saya buat cube baru lah. Add mesh cube. Okay, now saya nak panjangkan dulu. Patutlah saya tak select belakang sekali tadi. GZ. GX. Okay. Dah betulkan balik dah. Right tune. So alam di sebalik mata dia dah ada dah untuk object mode ni. Object mode lah. Untuk bone dekat sini. Now kita nak bagi dia sepanjang-panjang ni. So saya just rotate.
Kalau nak tepat juga boleh masukkan dekat rotation punya number ni lah. 90 darjah. Tepat. Dia punya positionnya letak kosong. Okay. Now, saya nak bagi dia panjang, pilih yang hujung sekali. G. Make sure pilih pada edit mode G dan X. So, dia dah bergerak sepanjang-panjang ni. Okay, so stick ni ada satu bone sekarang. Tapi kita nak dia jadi banyak bone. So kita boleh subdivide dia pada 2. Dan kalau nak buat subdivide lagi, buat lagi 3. This one select subdivide 4. So sekarang kita dah ada 4 Ataupun cara yang lain, tadi saya right click dia keluar tak? Subdivide duplicate extrude ni. Keluar. Cara yang lain saya ni undo balik supaya korang nampak. Daripada yang kecil satu ni, saya scale dulu lah besar sikit. Saya extrude dia, tekan E, extrude, dia keluar yang baru. Tekan E lagi, extrude, keluar yang baru. So cara ni boleh, cara tadi pun boleh. Tak dok masalah. Macam Ustaz Azhar pula. Korang suka yang mana? Subdivide ke extrude? Senang extrude nampak kaya. Senang extrude ya. Okay, alright. Kalau nak extrude boleh juga. Tadi kat sini saya terletak ni. Kalau dah terdiri, just delete. Delete. Balik. Okay. Now bone dah ada. Dia punya stick belum lekat lagi dengan ni. Kita pergi pada object mode. Right now kita check dahulu top view, side view okay, top view okay, front view okay. Kita buat tu kan, jangan lupa check tau, sebab nanti kita nampak macam front view dah okay, kita pun short buat, rupanya side view dia jadi macam ni nanti. Korang short buat kat sini okay, dah nampak okay dah. Tengok side view lah, terkeluar pula. Sebab tu kena make sure dia betul-betul di dalam objek. Okay. Kalau kita nak parentkan objek ni kepada bone ni, saya tekan objek and then shift tekan bone, then tekan Ctrl P untuk Penang. Okay. Dan dia ada option object ke object, quick transform, armature deform, width automatic weight, bone relative. Pilih pada width automatic weight. Okay, so far masih follow Follow lagi Dan tapi itulah nanti saya bagi video ni. Right. Pada post mode kita just nak check saja jadi ke tak jadi. Tekan rotate. Okay, tak jadilah ni. Oh, saya tahu sebab apa tak jadi. Sebab saya tak sekarang box ni dia hanya ada satu partition saja, satu bahagian ni. Umpama kalau kita nak buat lengan, ini satu straight je, saya tak potong-potong lagi. Okay. So ini adalah satu kaedah yang silap. Kita delete balik. Reset balik lah Delete. Now kita tekan Ctrl R. Make sure pergi edit mode. Tekan Ctrl R. Kita potong kepada, berapa banyak korang nak potong? 3 ke 4? 3 je. 3 dia. Maknanya ada lengan atas, lengan bawah dengan juga tangan kan. Oops.
Ni bahagian siku lah konon-konon. Ini tak kira tangan lah ni Now kita letak kita punya bone, add. Oh lupa, pergi object mode, keluar dahulu, tekan add, armature, single bone. So dia dah ada satu. Tukar kepada edit mode. G. Bawa ke lengan, extrude. Ke pergelangan, extrude lagi sampai ke hujung tangan. Double check dekat side view. Okay, top view. Okay, cantik. Now kita nak bagi dia parent dah. Bila dah settle ni kita nak parent kan. Keluar kepada object mode dulu. Klik pada objek yang kita nak parentkan tu. Baru kita klik pada bone. Okay. Control P. Magnetic weight. Kita tu. Dan klik pada bone. Check pada post mode. Kita try rotate. Okay, tangan dah ada. Lengan pula. Jadi dah. So dah boleh dah korang buat apa karakter tu untuk melambai-lambai. Hai macam tu. Kalau contoh macam karakter tu tak cukup sifat kan. Dia punya kaki tu ada satu je bone ni, tak apa je kan. Nampak pelik. Kaki tu satu macam mana maksudnya? Contoh macam kalau karakter saya tu dia tak ada peha dengan tak ada apa tu, tak ada lutut. So sambung straight je satu bone. Kira okey je, cuma nampak berjalan je lah pelik. Jalan tu jadi terlalu Penguin. katut Jadi ke penguin ke. Partition je lah. Dia macam awak buat inilah apa nama Doraemon kan. Kaki dia pendek. Quite challenging juga nak dengan lutut tak ada, macam mana aku nak buat kan. Tapi bolehlah cuba kan. Macam beruang tadi tu kan. Beruang tadi siapa? Syah punya. Itu yang kalau pendek tu mungkin Besar. boleh lah tapi agak challenging sikit. Ya bang. Pak Imak panggil. Okay. So rotate dah ada. Cuma okay, tengok ni kadang-kadang bila part macam ni, bila dia rotate ni, kita tahu bawah ni siku dia tahu. Bila rotate tapi dia punya shape dia makin kecil. Perasan tak? Nampak sampai macam ni sekali jadi. Okay. Ada terms yang kita nak kena belajar, tapi mungkin kita boleh belajar sesi yang berlainan. Nama dia weight pain. Saya boleh tunjuk sikit je lah. Okay, ada weight pain macam tu. So dekat klik pada bone ni, pada object mode dahulu, klik pada weight, pergi pada select pada objek, pilih weight pain. Okay. Now ini apa yang bahagian oren-oren ni adalah bahagian yang heavily influenced by that bone. Sekarang tak berapa nampak je, saya nak tekan. Maksudnya kalau yang ori-orin tu kalau segerakan dia paling banyak penyet-penyet. Dan bila tangan ni pusing, pasal influence dia sampai ke siku tau. Sepatutnya kita nak turunkan. Kalau kita pain macam ni, dia makin banyak. Sepatutnya dia akan makin banyak. So macam mana nak bagi dia tak nak berubah makin kecil makin besar? Okay. Yang itu kita boleh kurangkan. Itu sebab poor design. Sekejap object mode. Okay, yang ini yang challenging sikit ni. Saya pun kurang terror bab ni. Maknanya let's say pada bahagian, saya nak select bahagian tengah ni tadi, tak jadi-jadi pula. Bone 1. Okay, ni semua.
Jadi cara untuk kurangkan influence dia. So lepas tu dia akan kurangkan dia punya efek kepada shape tu lah. Okay. Tapi yang ini nanti kita masuk kemudian. Okay, sekarang dah. So far dah faham ni macam mana nak buat ini? Faham. Faham? Okay, kalau dah faham tak apa, kita nak move on kepada buat karakter pula. Okay, karakter yang ada saya buat ni, saya pun dah adjust tangan dia bagi naik atas tau. Sebab nak bagi elakkan isu ni lah, dia melekat-melekat. So right now saya nak korang tengok bila saya klik edit ni, keluar tak pop-up undo sampai ke preferences ni? Keluar. Keluar ya. Tekan pada preferences. Okay, pop-up yang seterusnya nampak tak? Tak. Nampak ke tak? Tak nampak. Tak. Okay, saya type dulu kat sini. Saya crop, nanti tolong check dekat dalam grup WhatsApp. Dia akan keluar begini tau. Okay, ada dalam WhatsApp? Ada. Ada Okay. Dia akan keluar macam ni. Pilih pada add-on dan type rig, R-I-G. Bila type rig tu, korang akan nampak begini pula. Akan keluar option, ada 4, animation, correction, camera, object, skinify rig and rigging, rigify. Okay, bila dah ada rigify tu, and then tekan install. Benda tu adalah plugin yang ada yang kita boleh guna pakai lah. Okay. Nampak dalam tu? Sebab tak keluar dalam pop-up ni. So saya kena manually hantar kat korang lah. Now sekarang benda tu kira dah ada dalam korang punya PC, dalam korang punya laptop. Kita nak tambah rig pula. Apa benda tengah ni? Pergi pada add. Bila dah ada tu, and then bila kita klik pada add, pilih armature, ada human meta rig ni, kita klik pada sini. So by right dia automatic keluar satu rigging karakter yang dah siap semua body sampai ke kaki. Korang nampak? Nampak. Okay. Double check dulu depan, tepi dia dah masuk ke dalam. Depan dia dah ke dalam. Okay, now kita tinggal scale up dia punya rig ni. Cuma tekan select pada dia punya tulang tu, bone tu, and then tekan S untuk besarkan agak-agak lah. Okay, check dekat tepi. Okay, top view pun okay, cuma tangan tu lari sikit. Tak apa, kita boleh adjust. Once dah ada, dah settle, kita boleh pergi pada klik pada bone, pilih edit mode sebab kita nak matchkan tulang yang dah ada by default tu dengan kita punya model. Ya. Cuba tengok saya buat sekarang ni, saya select dekat siku bone ni, and then saya tekan G untuk gerakkan. Nampak tak dia bergerak ikut bone ni? Nampak. Okey. Kalau saya buat macam ni, short buat sebelah sini, tangan pula saya buat, adjust. Lepas tu belah kiri tak buat lagi. Nanti dia buang masa tau. Awak nak kena buat dan confirm tak dapat accurate kiri dan kanan. So, apa-apa pun, make sure dekat atas ini ada button X. Apply changes to matching bone on opposite side of the X axis. Nampak yang kecil ni? Sebelah option ni. Nampak. Ada butterfly ni kan. Okay, bila tekan, contoh saya gerak ni, dia ikut sekali. Okay.
Tak payahlah korang nak kena buat 2-3 kali kerja. Tekan ni and take your time untuk eja-eja semua tangan. Okay. Tangan saya pasal dah terbuka kat depan tu, tekan rotate. Pilih yang sini. G. Okay, apa lagi part yang nak dibetulkan? Sir, macam mana sir buat ada keluar benda bulat tu? Rotate ni. Okay. Okay, sekarang pasal ni kartun karakter, dia punya cawat dia punya kaki tu rendah tau. Saya pun kena ni layan lah, kena follow dia punya style. Select bahagian this part, tekan G, kita bawa okay, careful lah. Kalau kita gerakkan free mode macam ni, memang dia suka hati dia nak pindah macam mana. So tekan G, tekan Z, bawa turun ke bawah. Cari kat mana agak-agak dia punya tulang pinggul dia. Okay, G, Z, bawa turun ke bawah. Ni untuk chest dia. Torso dia lah, chest bawah lagi, atas lagi. G, Z, ini untuk chest dia. So chest dah ada, torso dah ada. Ini untuk hip dia. Ni adalah tulang pinggul lah. Udah yang sini panjang sangat. Okay, tekan G, saya bawa adjust sedikit. Ini untuk kaki, bawa lah sini sedikit. Depan dah nampak okey. Check dekat side view pula. Okey ke tak okey? Tak ngam. Tak ngam langsung. Okey, adjust dulu. G, bawa ke belakang. Lutut dia bawa ke depan. Ini apa ah? Tulang peha dia kot. Yes. Okay, slowly korang buat this one. Untuk tumit dia, tumit lah jari kaki. Bawa ke depan. Belakang ni memang ada tau. Biar je tu. Masa kepala dia tak sampai kepala lagi. Tu tak apa. Kepala nanti dulu. This part. Ini adalah tumit dia. So korang buat macam ni. Check dulu. Tangan dah. Okey, lebih kurang lah kaki, kepala. Top view, check dulu tangan. Tangan dia okey tak? Tak okey ni? Dia terkeluar sikit. Inilah terkeluar kan. Okey, slowly kita buat, adjust. Benda kita buat, boleh adjust. Okey, tangan ni ambil masa. Kita skip je lah. nanti korang slowly dia buat Okay, kepala ni dia bagi sekali dengan kepala yang macam Megatron ni tau. Korang nampak ni. Dah macam Transformers punya ni pula. Tapi kita tak pakai. Kita akan letak rig untuk kepala tu kemudian. So kita boleh delete dahulu. Select ni, tekan delete. And then dia tanya nak delete bones ke dissolve. Delete bones. Kita buang. Check dekat depan, apa lagi tertinggal. Telinga dia, kita delete juga. Okay, now dia ada yang atas sekali ni adalah untuk keseluruhan kepala. G, Z, bawa ni atas. Tengok side tepi. G, ini tak pakai. Delete. Okay, ni kepala. Untuk leher biasanya dia ada dua bahagian, 1 dan 2. Macam kita punya ni lah, tulang kan. Okay. Saya tak letak rig untuk telinga, tak apa. Telinga boleh tambah kemudian. Top view. Top view okey. Side view okey. Saya tekan 1 untuk front view pun okey. Hopefully nampak okey lah.
Ada part yang tak okey lagi? Boleh lah ya. Tak ada. Now dah ada yang ini. As a simple macam kalau tadi kita buat select object and then select bone, tekan Ctrl P. Then with automatic weight. Okay, bila dah ada tu, kita boleh test. Object mode. Object mode pula. Select pada bone, pose mode. Rotate. Hai. So korang punya rigging dah menjadi satu. Okay. So far okay? Okay. Okay. Aha. So ini adalah basic rigging tau. Dia ada detail lagi rigging yang boleh lagi kita belajar. Tapi yang untuk basic macam ni, as a simple macam ni korang dah boleh buat. Okay. Now saya nak tunjuk yang advance sikit, tapi saya pun kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. To be honest. Klik pada object mode dahulu. Saya ingat balik. Tapi sementara sambil saya ingat-ingat tu, cuba korang tanya-tanya sikit, ada soalan ke apa ke, tak sure. Kenapa kena buang dia punya muka tu? Muka, sebab rig muka tu, satu yang explanation paling simple saya bagi ialah bila saya tanya our modeler, dia cakap ini tak pakai ni cik, buang ke, kita buat baru. Itulah, tapi bila saya check balik, rigging, bila dia sendiri buat rigging untuk karakter Ali Sofia, dia akan customize. So yang default punya tu dia tak pakai untuk muka, badan jadi pakai. Oh, maksudnya yang muka tu kita boleh buat sendiri lah. Muka buat sendiri. Especially bila kita buat karakter kartun macam ni lah kan, anthropomorphic karakter ni, yang binatang-binatang. Kalau nak buat beruang ke, buaya ke, of course dia punya rigging dah ke depan. Betul tak? Betul. Kalau nak buat sendiri susah rasa. Nak buat apa? Nak buat sendiri apa model untuk muka, rigging muka tu. Susah lah. Dia kena kita betulkan dulu kita punya topologi ni tau. Edit mode. Okay. Nampak tak kita punya sekarang ni kita tak ada buat mulut lagi. So bila dah ada mulut, istilah dia ialah facial punya topologi tu kena betul dulu. Macam mata ni pun saya tak buat betul lagi. Part mana yang ada banyak bergerak, dia perlu banyak mesh. Contohnya lengan ni, sini tak payah banyak mesh sebab dia simple macam ni. Tapi dekat siku perlu ada banyak vertex lagi, banyak mesh. Supaya bila dia rotate, nanti tak adalah nampak macam pecah ataupun dia macam tadi yang kita buat kotak tadi tu. Faham. Macam dekat sini kan, mana-mana yang melibatkan sendi ni, kita kena banyakkan lagi. Antara cara dia, tekan ya, Ctrl R tambah. So kalau banyak lagi vertex tu, kalau segerak pakai bone tu, dia tak ada lah macam kecil terbesar macam tu, tak ada. Nanti nampak natural lah, kalau tak nampak macam apa, nampak tak cantik. Yes. Okay, saya perlu tambah-tambah ni lah. Satu lagi kalau macam saya nak tambah mesh tu kan, memang kena buat satu-satu macam ni. Biasanya macam ni lah. Sebab dia lebih kontrol sikit kat mana kita nak tambah, mana kita tak nak kan. Macam dekat jari, perlu dia memang akan detail lah. Contoh lah kat mulut ni. Side view. So mulut dia dari sini lah kan. Macam ni lah kan sepatutnya kan. So dia punya titik tu pun kena ada somewhere sini. Dan ada mesh dia supaya kita boleh nanti kita boleh riggingkan dia. Okay. Okay. Kemudianlah kita buat. Udah tak boleh nak delete. Project tak boleh. Yalah.
Okey. Lagi ada soalan? Sekarang ni tak ada. Sekarang ni tak ada Okay, now kita nak buat advance sikit. Saya harap-harap yang saya buat ni menjadi sebab saya kadang-kadang buat jadi, kadang-kadang buat tak jadi. Okay. Masa yang Pada- sebelum saya tanya, yang Ya. jari dengan tangan tu kena ikut satu-satu lah. Satu jari, satu jari, satu jari. Ya betul, okey. Tadi pasal dia leceh kan tu nantilah buat. Okeylah kita try buat. Atas permintaan Zain. G Zaim pula, Faim. Patutlah selain macam. Delete. Dia ada 4 jari je kan? Okey, depan dah nampak okey. Tengok tepi pula. Nampak okey. Atas bahagian ibu jari terkeluar sikit dia. Kalau macam ni tak nampak, make sure dekat viewport display in front. Barulah korang nampak betul ke tak betul ni. View balik. Okay, dah jadilah ya. Now pada edit mode. Okay, dah ada pada edit mode ni. Pada bahagian yang sama juga object data properties ni. Pada dua. Rectify button ada ni. Okay, kalau saya pergi pada okay. Tengok sini ya. Pada object mode, klik pada bone korang ni. Ini method yang lain tau. Yang tadi yang as a simple terus control P tu dah settle kan? Korang dah faham yang itu ya? Ngam. Okay. Ni kita buat ni. I try my luck juga untuk malam ni jadi kita jadi. So tekan generate rig. Okay. Bila generate rig ni dia ada setengah tu dia akan ambil masa sikit. Tekan generate rig. Okay. Saya punya luck dia terus okay. Tapi saya punya bone tu nampaknya dia terturun bawah. Sepatutnya bahu ni dia ada dekat atasnya lah. Tak jadi juga yang ni. So now dia dah ada dekat bawah tu. This is dia punya rig. Untuk bone ni kita dah tak pakai. Kita boleh hide. Dan ini adalah rigging yang lagi cun lah daripada yang saya buat yang tadi tu mula-mula tu. Okay. This one just double check. Kalau kita nak adjust benda ni jadi tak jadi, pilih pada post mode. Yang saya punya ni tak jadi tau. Pasal sepatutnya line kuning ni berada di bahu dia. Tapi somehow dia bawa turun bawah lah. Untuk pinggang dia saya tak boleh drag naik atas ke? Apa dia? Kalau yang pakai ni tak boleh drag naik atas. Kita try. Manually boleh lah. Kita try dulu manual.
Tapi saya tak rasa ni cara kaedah yang betul ni kalau saya nampak dia lari. Post mode, object mode. Pilih, bila tukar balik kepada object mode, klik pada rigging punya tadi yang dah ada tu. Control P. Create automatic weight juga. Okay, tukar pada post mode. G. Okay. Dah boleh gerak tu. This part also. Cuma dia tak cantik sebab bahagian bahu ni lah tak menjadi ni. Tapi mungkin kalau saya pakai karakter human form boleh kot. Dan kuning ni sepatutnya top of kepala tau. Sebab tu dia terturun ke bawah ni. Dan nampak tak bila saya gerakkan ni, bahu dia ikut sekali tapi somehow sampai ke jari tu pun dia ada efek. Jari thinking tu. Okay. Maknanya dia punya weight pain dia influence sampai ke jari tau. Nanti kita akan study lah macam mana nak fix dekat weight pain. So dekat sini kalau you guys nak buat, dia ada jenis brush. Dia punya radius kalau nak kurangkan ke apa semua boleh tu kurangkan kat sini. Ni ada dia punya jenis-jenis pilihan dia lah, sama ada nak blur ke nak apa ke. Ni brush ni. Ada add, ada subtract. Okay. Contoh ni lah add. Okay, bahagian kepala sahaja. Efek ni sini sajalah. Jadi rigging ni kita padam lah, tak jadi pakai kan. So ini metallic yang mana tadi Post mode. Oh ni yang basic punya rig tu. Alright, at least ini jadilah. So kalau ada rig yang ni satu je tak boleh ke? Tak cukup? Macam mana? Yang ni je? Yang ni je. Boleh je sebenarnya. Tapi tu yang buat advance tadi tu untuk buat dekat industri pakai yang tu. Tapi untuk korang macam kalau untuk assignment korang dah tahu buat rig macam ni pun kira dah mencapai objektif lah. So kiranya nanti kalau nak animate gerakkan sikit-sikit je lah. Ya, gitu cara dia. Nampak ni saya gerakkan ni. So jari dia dah gerak dah. Okay. Fungsi weight pain tu kita kena belajar juga sebab kira 3D senang sikit daripada 2D lah. Well, ada kelebihan masing-masing. Saya fan of 2D work, but saya boleh 3D ni pun ada kelebihan dia. 3D ni mungkin dia susah daripada segi design semua, tapi nak gerakkan tu senang. Kalau 2D tu kena lukis balik semua macam tu. 2D kena lukis, 3D benda dah siap kan. Dan kalau 2D tak ada macam ni, dah lukis lepas tu kita gerak-gerakkan gambar tu je. Ada. Sekarang ada software motion design apa nama Toon Boom Harmony yang mana dia lukis satu part sahaja, lepas tu dia apply rig tau. Dan benda tu boleh terus pakai less drawing lah. Dia pakai cut out animation style dan dia drawing limited pun animation dah cantik dah. Okay, tapi kita tak boleh achieve Naruto punya level, anime punya level tak boleh lah. Sebab itu dia orang memang hand drawn, digital ke dia orang pakai paper ke. Macam SpongeBob atau Adventure Time, itu lebih kepada manual hand drawn. Kalau macam Mr. Bean, Powerpuff Girl, ada yang nampak cut out Fairy, cerita lama sikit lah, Johnny Bravo, Fairy Odd Parent, yang itu pakai kalau Tom and Jerry. Tom and Jerry sekarang punya Tom and Jerry dia ada buat yang cut out punya animation.